سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama-sama pada malam ni menyambung perbahasan kita dalam tafsir surah Hawamim. Dan malam ni kita akan masuk surah Hawamim yang kedua ataupun surah Hamim yang kedua, iaitu surah Fussilat. Juga dinamakan dengan surah Hamim Sajdah sebab dalam surah Fussilat ni dia ada ayat yang disunnahkan kepada kita untuk melakukan sujud tilawah, iaitu pada ayat yang ke-38. Okay. Jadi sebagai mukaddimah tentang surah Fussilat ni, kalau kita tengok surah Fussilat ini dalam mushaf muka surat 477. Surah ini mengandungi 54 ayat. Dan surah ini ialah surah yang ke-41 dalam Al-Quran. Dari segi tertib susunannya. Tapi dari segi tertib penurunan, ianya ialah surah yang ke-61. Turun selepas daripada surah sebelum ini, iaitu surah Ghafir. Yang mana surah Ghafir ni ialah surah Hamim yang pertama daripada himpunan 7 surah-surah Hawamim. Mengandungi 85 ayat yang dah kita selesaikan pada perbahasan yang lepas. Dan malam ni insya-Allah kita akan tengok mukaddimah yang terdapat pada surah Fussilat. Perbahasan kita malam ni insya-Allah bahagian yang awal, ayat yang pertama sampailah ayat yang kelima kalau ikutkan. Cuma sebelum pada kita masuk, kita nak bahas tentang beberapa perkara yang mana benda ni mungkin telah disebut pada mukaddimah surah Ghafir yang sebelum ni. Tapi dengan sebab lama dah perbahasan kita tu, jadi kita sebut sekali lagi. Pertama kita kena tahu berkenaan dengan surah Hawamim ini ataupun surah Hamim ini. Surah yang bermula dengan Hamim dalam Al-Quran, kedudukan dia ialah berturut-turut. Bermula daripada surah Ghafir, surah yang ke-40 sampailah surah yang ke-47, iaitu surah yang ke-47 ialah surah Muhammad. Dan itu ialah himpunan surah-surah Hawamim yang ada dalam Al-Quran. Yang mana kita tahu kesemua surah-surah ini membahaskan tentang satu isu, iaitu berkenaan dengan tauhid dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ianya merupakan huraian panjang pada satu ayat dalam surah Fatihah, iaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay. Dan surah Hawamim ni ataupun surah Hamim ini ialah surah yang penting sebab ianya turun ketika mana fasa dakwah Nabi masih lagi berada di Mekah pada waktu itu. Dan kesemua surah-surah ni confirmlah surah Makkiyah dengan sebab turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dalam ketujuh surah ni, antara surah yang agak banyak cerita ialah surah-surah Hamim yang awal, iaitu surah Ghafir dan juga surah Fussilat. Dalam dua surah ini dan surah sebelum ni kita akan tengok cerita-cerita Nabi terdahulu tu ada. Antaranya ialah cerita Nabi Musa AS yang dah kita lalu pada surah Ghafir sebelum ni. Iaitu bagaimana Allah Ta'ala cerita tentang mustajabnya doa Nabi dan sabarnya Nabi Musa AS menghadapi kedegilan kaum dia. Dan benda yang sama dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun. Menghadapi kedegilan yang sama daripada zaman yang berbeza. Manusia yang datang daripada zaman yang berbeza. Surah-surah yang bermula dengan huruf muqata'ah, iaitu huruf-huruf tunggal, iaitu surah Ghafir, surah Fussilat, sampailah kepada Ahqaf dan sekalian surah itu. Kalau kita tengok, surah ni kebanyakan ni dia akan mulai dengan cerita kebesaran Al-Quran.
Dia akan mulai dengan menceritakan pada kita kebesaran Al-Quran dulu. Sebab perkara pertama yang kita kena tahu sebagai seorang Muslim ini ialah meyakini Quran itu mustahak. Dan ianya penting. Sebagaimana kita pentingkan makan dan minum dalam hidup untuk meneruskan hidup, begitulah pentingnya Quran. Sebab tu Quran itu dipanggil dengan Al-Quran. Kalau kita perasan, wahyu pertama yang turun pada Nabi ialah Iqra. Perkataan yang keluar daripada Iqra ini ialah Al-Quran. Al-Quran tu dari segi bahasa Arab maksudnya sesuatu yang diteliti dan dibaca dengan penelitian khusus. Dia bukan hanya baca kosong, tapi dia perlukan penelitian. Jadi Quran itu nak rasa dia punya mukjizat dia, kena buat penelitian. Kalau kita hanya baca dengan suara yang indah, kita hanya dapat menikmati kehebatan susunan perkataan sahaja. Tapi untuk menikmati kehebatan Al-Quran akan menjadi penyelesaian dalam hidup, akan menjadi panduan dalam hidup, dia perlukan kepada pengajian. Dia perlukan kepada penelitian. Jadi sebab itulah kalau kita tengok, Nabi menitik beratkan kepada para sahabat untuk memahami Al-Quran dulu. Bukan untuk menghafal Al-Quran sebanyak mungkin, tapi untuk memahami Al-Quran setepatnya, dengan cara yang paling tepat. Supaya walaupun kita tak sempat menghabiskan pengajian Al-Quran itu secara keseluruhan, tapi sedikit daripada intipati isi Quran itu sudah mampu untuk menjadikan satu orang tu kenal yang mana tauhid, yang mana syirik. Sebab tu kalau tengok sebahagian para sahabat, ada yang wafat sebelum Quran ni selesai. Quran tak habis lagi turun. Nabi hidup lagi. Sebahagian sahabat sudah meninggal, sudah wafat. Dan kewafatan mereka sudah dijanjikan dengan syurga. Sudah dijanjikan dengan balasan yang baik. Walaupun ayat Quran tak banyak pada waktu tu. Apa yang membezakan sahabat dengan kita? Kita hidup di zaman Quran dah selesai dah. Dah berapa ribu tahun Quran ini selesai diturunkan. Waktu Nabi hidup 22 tahun 10 bulan ataupun 23 tahun Quran tu diturunkan untuk komplit 6,236 ayat itu. Dan kita hidup pada zaman Quran dah dibukukan pun. Bukan hanya Quran itu orang kata apa dijaga dengan elok oleh Allah Ta'ala, bahkan ianya telah dicetak merata. Hari ini kita nak dapatkan Al-Quran bukan benda yang payah. Dalam aplikasi telefon saja, berapa jenis aplikasi telefon berkaitan dengan Quran. Bukan hanya ayat-ayat Quran, bahkan dah ada aplikasi yang boleh ceritakan tentang tafsir-tafsir yang muktabar. Kita boleh akses dengan mudah. Tapi problem dia sekarang ialah sejauh mana manusia melihat pentingnya Quran. Sebab tu kalau kita tengok, wahyu pertama yang turun pada Nabi Muhammad itu ialah Iqra. Perkataan Iqra maksud dia baca. Tapi baca yang ada penelitian. Sebab ada perkataan lain dalam bahasa Arab yang bermaksud baca juga. Iaitu tilawah. Tilawah maksud baca. Tapi tilawah hanya bacaan meraihkan hukum tajwid dan menyedapkan bunyi sebutan saja. Sebab tu kita sebut majlis tilawah Al-Quran. Kita dengar syok suara dia. Kita dengar dia baca tajwid tepat. Tapi adakah kita benar-benar mengambil manfaat pada Al-Quran? Adakah kita betul-betul faham isi Quran? Dia ada proses seterusnya. Sebab itulah Allah Ta'ala dia turunkan wahyu pertama Iqra. Maknanya agama Islam ini ialah agama yang mementingkan penelitian pada setiap nas-nas yang ada dalam agama. Dia bukan hanya datang dan pergi macam tu saja. Okay. Jadi surah-surah yang utama ni, iaitu surah Hamim ini ataupun Hawamim ini, ialah surah-surah yang diberi perhatian khusus oleh para sahabat dulu. Jadi antara ubat kepada masalah yang berlaku di kalangan muslimin hari ini, orang Islam secara umumnya hari ini, ialah mereka tidak melihat kepentingan Al-Quran, mereka tidak melihat pelajaran apa yang penting pada Quran. Sebab tu kita akan tengok, ada orang dia teleka pada satu tahap saja. Iaitu dia sibuk pada tajwid, dia sibuk pada tarannum. Dia sibuk jaga lidah dia supaya tepat sebut huruf tu, dan dia sibuk jaga suara dia supaya sedap bunyi baca ayat itu. Tapi bila mana nak pergi pada tafsir, nak pergi pada pengamalan tadabbur, dia tak berapa nak berminat sangat.
Sebab ilmu ini ialah ilmu yang sangat teliti dan crucial dalam bab Quran secara keseluruhan itu. Dan inilah benda yang kita cuba nak cari balik dan ambil balik. Okay. Seperti yang dah kita sebut tadi, surah Hawamim ini surah yang khusus cerita tentang tauhid dalam berdoa. Sebab tu kalau kita tengok, antara masalah musyrikin Mekah pada waktu itu, adakah mereka ni tak pandai berdoa? Adakah mereka ni tak reti susun perkataan yang elok dalam doa? Sedangkan masyarakat Arab jahiliah dulu, bahasa Arab dia lebih hebat berbanding masyarakat Arab hari ini. Mereka tidak ada kecacatan dalam melafazkan perkataan. Sebab tu ada sebahagian riwayat mengatakan, ada satu orang sahabat dia baca ayat Quran salah di hadapan seorang badui yang duduk di pinggir kota Mekah. Saya tak ingat riwayat ni daripada siapa. Cuma badui tu dia tak masuk Islam lagi. Badui tu dia tak masuk Islam. Cuma badui tu dengar, dia perasan ayat tu ada something tak kena. Nak kata apa? Bahasa Arab, orang Arab zaman dulu punya bersih, punya elok. Sehingga dia boleh cam. Sedangkan dia tak tahu itu Quran. Dengan sebab mahirnya dia dengan baris Al-Quran dan segala-galanya. Walaupun zaman tu, bahasa Arab ni, ataupun huruf-huruf Arab ni, dia belum ada baris, dia belum ada titik. Itu benda yang kita kena tahu. Quran pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar, pada zaman Uthman ni, dia tidak ada baris, tak ada titik. Maknanya kalau kita tengok Bismillahirrahmanirrahim tu, dia hanya lekuk-lekuk saja. Dan bulatan-bulatan. Tak ada titik. Bawah ba tu tak ada titik. Jadi kita boleh confuse. Ini ba ke, ta ke, sa ke, sebab bentuknya sama. Sebab tu kalau kita tengok, orang yang belajar kitab Arab, kalau dia baca kitab-kitab Turath, dia ada kaedah membaca kitab. Sebab apa? Sebab tulisan para ulama terdahulu, diorang tidak ada titik. Itu yang pertama. Yang kedua, kertas zaman dulu bukan seputih bersih kertas zaman sekarang. Kertas dulu kotor. Jadi, akar-akar kayu yang ada di kertas tu boleh menyebabkan orang keliru. Ini titik ke urat kertas tu. Itu benda yang kita nak tahu. Sebab tu orang belajar ilmu hadis dia akan mementingkan benda ni. Orang belajar kitab-kitab Arab dia akan tengok as-sin al-mu'jamah, shin al-mu'jamah. Shin yang bertitik 3. Ataupun shin yang ada titik muhmalah, sin yang tak ada titik. Kalimah-kalimah itu. Sebab tu orang yang baca kitab Arab, orang nak kuliah ni dia tak berapa nak baca kitab Arab sebab yang itulah. Kita boleh tangkap dia reti tak reti baca kitab Arab. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita pernah tengok kitab Sahih Bukhari yang zaman Imam Bukhari dulu. Tulisan oleh anak murid dia. Okay. Kita akan tengok ayat-ayat Quran ditulis dengan bentuk lain. Sebab qiraat zaman dulu bukan qiraat hafs yang kita baca sekarang ni. Cuma nak katanya, itu ialah bagaimana bahasa pada zaman dulu dia tidak tercemar dengan bahasa sekarang. Sebab tu kalau kita tengok ada satu orang yang meriwayatkan hadis, dia ni tak ada kemampuan dalam ilmu hadis tapi nak tunjuk hebat dalam ilmu hadis. Berlaku pada zaman tabi'ut tabi'in. Bila mana dia riwayat hadis, dia tak tahu perkataan tu apa yang betulnya. Dia pun sebut, haddatsana Syafatan Al-Buri. Dia sebut macam tu. Okay. Ejaan dia Syafatan Al-Buri. Sebutan betul dia ialah telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri, tapi dia pergi baca Syafatan Al-Buri sebab tak tahu titik mana satu. Tuan-tuan kena tahu, Sufyan Ats-Tsauri itu ialah tokoh tabi'in yang besar, tapi dengan sebab dia tu buat pandai nak baca hadis juga, dia pun baca telah mengkhabarkan kepada kami Syafatan Al-Buri. Apa maksud Syafatan Al-Buri? 2 bibir mulut ikan buntal maksud dia. Itu dahsyat tu. Macam kita lah orang-orang kita yang ustaz-ustaz yang baru ni baca kitab Melayu lama, kitab Jawi lama, Kumulai kan kitab Melayu lama. Ejaan dia macam mana? Kaf, mim, lam, ya. Kalau kita belajar Jawi yang baru, kita akan baca Kemelai. Kemelai lah. Lalu dia pun kata, hebat ulama' dulu. Tengok tulis kitab bahasa Thailand pun masuk dalam tu. Padahal dia tak tahu apa. Okay. Jadi itu ialah teknik-teknik yang terdahulu. Sebab tu orang yang tengok kitab Sahih Bukhari dulu, dia akan tengok tulisan mushaf dulu tak sama dengan tulisan mushaf sekarang. Okay. Jadi nak katanya, masyarakat Arab Jahiliyah walaupun tak ada titik, tak ada baris, dia orang boleh sebut dengan betul
Jadi diorang pandai mengarang perkataan, menggubah perkataan yang indah untuk berdoa. Diorang tak ada masalah yang tu. Cuma diorang berdoa pada siapa? Itu problem tauhid diorang. Itu sebab kena turun ayat-ayat ni, surah-surah ni untuk beritahu tentang di mana hala tuju kamu berdoa. Sebab masyarakat Arab jahiliah kalau kita tengok, mereka telah berdoa pada tempat yang salah. Iaitu mereka pergi berdoa kepada berhala. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Fussilat ini, antara ayat yang penting yang menunjukkan tentang kenapa surah ni turun ialah untuk menjawab kesamaran yang berlaku kepada masyarakat Arab jahiliah yang memandang berhala-berhala ini sebagai perantaraan yang kuat dan hebat yang perlu kita utamakan dia sebelum berdoa pada Allah Ta'ala. Benda ni disebut dengan jelas dalam surah Fussilat ayat yang ke-20, ayat yang ke-25. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Fussilat ayat yang ke-25, Allah Ta'ala sebut وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. Apa maksud ayat ni? Ayat 25 ni. Dan kami adakan untuk mereka qurana. Qurana ni mari pada perkataan qarin yang bermaksud teman rapat daripada kalangan jin dan manusia. Lalu teman itu telah menghiasi kepada mereka fahaman-fahaman sesat mengenai perkara-perkara yang berlaku di dunia yang ada di hadapan mereka atau perkara-perkara akhirat yang berada di belakang mereka. Dengan sebab itu tetaplah hukum azab atas mereka bersama-sama dengan umat-umat yang sesat daripada kalangan jin dan manusia yang terdahulu daripada mereka. Sesungguhnya mereka semuanya adalah golongan yang rugi bawaan hidupnya. Jadi dalam surah Fussilat ni, yang ada 54 ayat ni, tema utama dia duduk pada ayat 25. Macam surah Ghafir, tema utama dia duduk pada ayat yang ke-14. Kalau saya tak silap lah, ayat yang ke-14. Ayat cerita tentang keperluan berdoa kepada Allah Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu pada Allah dengan cara yang betul, Allah Ta'ala akan mustajabkan kamu. Jangan kamu beribadah pada tempat lain. Okay. Ayat yang ke-25 ni, kalau kita perhatilah, malam ni kita selerak sikit, sebab kita nak bagi gambaran awal dulu surah ni. Okay. Ayat 25 ni Tuhan kata, وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا. Kami jadikan duduk bertempek dengan orang-orang penyembah berhala ni, sahabat-sahabat teman rapat. Qurana itu maksud dia jin yang jahat, kawan daripada kalangan manusia yang jahat. Tapi fokus pada zaman itu ialah jin yang jahat yang telah menimbulkan rasa hebat dalam hati manusia itu melihat pada berhala tu hebat. Sebab kalau kita tengok antara asbab nuzul surah ini ialah satu orang daripada kalangan musyrikin Mekah, dia datang jumpa Nabi. Nama dia Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni dia diutus oleh musyrikin Mekah untuk pergi jumpa Nabi, beritahu pada Nabi apa yang Nabi nak sebenarnya daripada dakwah yang dia duk bawa ni. Nabi nak apa? Maknanya musyrikin Mekah dia hantar Utbah bin Rabi'ah ni suruh close deal dengan Nabi. Kamu kena ejah macam-macam mana pun, kalau boleh kami nak lepas kamu bertemu dengan Nabi ni, Muhammad stop cakap tentang tak betulnya sembah berhala ni. Kami nak yang tu. Apa saja yang dia nak, kamu kena bagi dekat dia. Sebab tu bila mana datang Utbah bin Rabi'ah dia jumpa Nabi, ini kita boleh tengok dalam kitab Lubabin Nuqul fi Asbabin Nuzul oleh Al-Imam As-Suyuti. Kitab cerita tentang sebab nuzul surah ataupun ayat tertentu. Utbah bin Rabi'ah ni dia datang. Dia datang sebelum dia sebut apa yang disebut oleh musyrikin Mekah, dia ni orang kata apa? Marah-marah dulu dengan Nabi. Jumpa-jumpa Nabi tu marah. Dia kata, kamu ni wahai Muhammad pemecah belah masyarakat. Kerana kamulah ada isteri-isteri yang melarikan diri pada suami dia. Kerana kamulah ada anak-anak yang melarikan diri daripada mak dan ayah dia. Maknanya sebab masuk Islam, ada isteri yang meninggalkan suami dia yang kafir. Ada anak yang meninggalkan mak ayah dia yang kafir. Kamu ni betul-betul orang yang memecah belah kan? Memecah belahkan orang kata apa? Masyarakat. Okay.
Lepas pada dia marah tu, Nabi duk diam. Sehinggalah dia kata pada Nabi, "Ya Muhammad, kalau kamu nakkan perempuan, kerana atas sebab kamu buat ni, kamu nak perempuan, kami boleh bagi perempuan yang paling cantik untuk kamu nak dan kamu boleh diam lepas pada tu. Kalau kamu nak harta yang banyak, kami boleh kumpul bagi pada kamu. Kalau kamu nak kedudukan, nak jadi raja pada orang Mekah, kami boleh bagi pada kamu. Kami minta satu saja, tolong diam." Lepas daripada dia sebut macam tu, Nabi pun baca ayat pertama surah Fussilat, sampailah ayat yang ke-26, sampai ayat yang ke-26 tu dia tutup telinga. Dia dah serabut. Lalu dia pun lari, dia kata, "Hebat sungguh sihir Muhammad ni. Sampai aku jadi pening dengar sihir Muhammad." Okay. Ayat 26, Allah Ta'ala kata apa? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, dan telah berkata orang-orang kafir, "La tasma'u lihadzal Qur'an." Jangan duk dengar lagi Quran ni. "Walghaw fihi." Kalau lepas ni dengar Muhammad baca Quran, tolong buat bising dekat tempat dia baca Quran tu. "La'allakum taghlibun." Moga-moga kamu tak terkena jampi serapah kesan daripada mantra Quran itu. Itu yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliah yang tebal kekafiran dia, tebal kedegilan dia. Okay. Cuma nak katanya, antara sebab Utbah bin Rabi'ah ni, dia, orang kata apa, dia jadi macam tu, sebab dalam ayat itu, dalam ayat-ayat yang Nabi baca pada dia tu, daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-26 itu, dia terkesan pada ayat yang ke-25 ini. Iaitu ayat yang Tuhan kata, "Kami akan jadikan pada kamu semua ni kawan-kawan rapat daripada jin yang jahat ataupun manusia yang jahat." Sebab tu kalau kita tengok, ketika mana Amru bin Luhai ni lah orang yang pertama bawa berhala masuk dalam kawasan Tanah Haram. Sebelum pada tu, orang tak pernah kenal sembah berhala. Melainkan Amru bin Luhai. Amru bin Luhai pada waktu tu, dia seorang pemimpin besar di Mekah. Dia ni tak sezaman dengan Nabi. Dia ni jarak masa dengan Nabi hampir 400 tahun. Lama dia dengan Nabi. Okay. Waktu dia pergi ke Syam, dia tengok orang sembah berhala. Dia tanya orang-orang Kristian yang sembah berhala ni, yang sembah orang kata apa patung Maryam, yang sembah macam-macam ni, "Kenapa sembah patung ni?" Maka jawab orang-orang Kristian, dia kata, "Kami sembah bila mana kami perasan tempat kami ni kemarau lama sangat. Kemarau lama sangat, hujan tak turun, maka kami akan minta dan kami dapat. Kami nak pergi meniaga mana-mana, Nabi kami minta dulu dengan yang ni, maka kami akan tengok keuntungan daripada doa-doa yang kami sampaikan pada benda ni." Dia tertarik. Sebab apa? Sebab dia pemimpin. Tapi dia jahil tentang usul agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dulu. Dia tak tahu apa-apa. Akhirnya dia beli satu, dia bawa balik, masuk ke dalam Kaabah, letak dalam Kaabah. First berhala namanya Hubal. First berhala nama dia Hubal. Okay. Dengan sebab dia rasa hebat dengan Hubal tu, syaitan ambil kesempatan. Hadis riwayat Bukhari daripada Anas bin Malik. Kata Nabi, ketika mana Amru bin Luhai ni, dia dah bawa balik Hubal, syaitan masuk dalam mimpi dia, beritahu, ada beberapa lagi berhala yang besar duduk di kawasan sekitar kamu ni. Yang mana berhala itu pernah disembah oleh kaum Nabi Nuh dulu. Iaitu berhala yang disebut dalam surah Nuh, Allah Ta'ala sebut, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra. 5 berhala ni tertanam di kawasan sekitar Mekah. Jadi Iblis masuk dalam mimpi Amru bin Luhai, beritahu koordinat original duduk kat mana. Dia pergi gali, dia jumpa. Satu untuk kabilah ni, satu untuk kabilah ni, satu untuk kabilah ni. Jumpa balik. Berhala-berhala lama jumpa balik. Ini yang disebut sebagai Qurana, teman rapat. Benda ni lah yang berlaku pada bomoh-bomoh pun benda yang sama. Syaitan akan datang bagi koordinat yang asli. Yang asli. Cuma dia akan tambah cerita-cerita bagi sedap, bagi thriller, bagi nampak lagi jahat cerita tu. Sebab tu kita akan tengok orang-orang yang ada kaitan dengan mistik apa-apa semua ni, dia boleh cerita tentang sakit orang yang datang jumpa dia. Dengan tepat. Tepat. Memang benda tu boleh diberi dengan tepat. Sebab ayat 25 surah Fussilat ni Allah Ta'ala beritahu, fazayyanu lahu. Dia akan bagi cantik di hadapan kamu
Sehingga kamu tahu urusan dunia di hadapan. Dan kamu juga tahu sikit-sikit urusan akhirat di belakang. Maknanya dahsyat ni. Orang ni kalau sesat, Tuhan bagi istidraj pada dia, boleh tahu benda akan datang. Ini yang jadi masalah yang menyebabkan orang awam yang tak tahu apa, dia dipening nak ikut yang mana satu. Sebab yang sesat pun hebat, yang betul pun hebat juga. Dua-dua sama. Okay. Cuma biasanya yang sesat ni, dia punya hebat lagi menakjubkan berbanding yang betul. Sebab yang betul itu, kebenaran dia hujah, kepetahan dia hujah. Yang sesat ini ialah benda-benda yang magic, supernatural. Benda itulah yang akan mengelabui manusia hari ini. Okay. Jadi ini benda yang kita boleh tengok. Antara sebab turunnya ayat-ayat ataupun surah Fussilat ni kepada Nabi, tujuan ialah untuk jawab sembahan kamu pada berhala, walaupun menjadi ia bukan ukuran kebenaran. Kamu sembah berhala, kamu minta sembuh sakit kamu. Bukan ukuran benda tu betul. Ini ialah benda-benda yang ingin diterapkan oleh Al-Quran, cara fikir untuk mengukur kebenaran. Benda tu kalau tak betul lah. Datang daripada mulut orang yang sesuci mana, orang yang sebaik mana pun pada pandangan manusia, kalau dia tak betul, dia tak betul. Kita tak boleh terima. Ini ialah disiplin daripada Al-Quran. Dan disiplin inilah yang cuba diselewengkan oleh Yahudi dan juga Kristian ahli kitab. Dan disiplin yang diselewengkan itu telah dipakai oleh orang-orang musyrikin Mekah pada waktu itu, yang mana mereka telah berkiblatkan kepada ahli kitab yang jahat ini. Ini benda yang kita kena tahu. Ini perkara yang kita kena sedar. Sebab tu kalau kita tengok, bila mana Nabi terima wahyu yang awal, Nabi terima Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini hadis tentang badil wahyi, permulaan turun wahyu. Bila mana Khadijah dah tenangkan Nabi, Khadijah kata esok kita pergi jumpa. Kita pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni satu orang ahli kitab yang mencari kebenaran. Bukan ahli kitab yang jahat. Ahli kitab yang cari kebenaran. Dan dia tu ada kena-mengena dengan Khadijah. Bila mana Nabi cerita daripada awal sampai akhir, sampailah Jibril hilang daripada pandangan dia, sampailah dia balik semula ke rumah dia. Apa kata Waraqah bin Naufal? Dia kata, hadzan namus, inilah namus yang pernah berjumpa dengan Nabi Musa AS. Sebab itulah maklumat yang dia ada daripada kitab terdahulu. Namus itu nama lain bagi Jibril dalam bahasa lain. Dalam bahasa Arab dipanggil dengan Jibril lah. Okay. Sebelum Waraqah ni dia beritahu tentang Nabi itu telah berada pada kedudukan seorang Rasul, wajib menyampaikan dakwah kepada tauhid ni. Apa kata-kata Waraqah? Dia kata, ya laitani jaz'a. Alangkah baiknya kalau aku ni muda belia boleh tolong kamu. Dia tak syarah lagi 5 ayat daripada surah Al-Alaq tu. Dia kata alangkah baiknya kalau aku ni muda, aku boleh bersama kamu waktu kamu dihalau keluar oleh kaum kamu. Maknanya nak cerita pada apa? Benda yang paling berat dalam menyampaikan dakwah ialah dimusuhi oleh orang-orang dekat, kaum kerabat dan juga masyarakat sendiri. Ini ialah satu asam garam yang akan perlu ditempuhi oleh orang yang bawa dakwah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, orang yang bawa dakwah, orang makin ramai, dalam tempoh yang sekejap, tak ada orang marah, semua orang suka, dakwah tu ada something yang tak kena di belakang dia. Dia tak bercakap betul semua tu. Biasanya tabiat orang yang bercakap betul semua ni akan ada fasa dia kena kecam, dia kena hentam. Sebab tu antara kebolehan bagi orang yang nak berdakwah ni yang dia kena ada ialah tahan maki. Itu kebolehan dia. Dia kena buat bodoh kalau dia kena maki dengan orang. Sebab itulah benda yang sama dihadapi oleh Nabi. Nabi, orang yang bersih, tidak ada rekod, pernah tipu orang. Sekali Nabi baiki orang, orang benci Nabi, orang cop Nabi dengan macam-macam. Apatah lagi kita yang baru lagi nak berdakwah ni, yang mungkin ada track record yang tak berapa elok dulu, kalau kena pun padanlah. Sebab itu ialah proses penyucian daripada Allah Ta'ala. Okay. Cuma nak katanya ialah, ini ialah, orang kata apa, ayat-ayat yang turun pada Nabi, turun pada musyrikin Mekah. Turun pada musyrikin Mekah, dia pedih kena pada musyrikin Mekah. Sebab benda tu dah jadi darah daging. Tuan-tuan boleh bayang. 500 tahun, hampir 500 tahun, duk sembah berhala ni, tak ada seorang kata benda tu salah. Tak ada seorang. Datang Muhammad daripada Quraisy,
nulis tak reti, membaca tak reti, cakap pandai pula dia ni. Kata berhala tak betul. Kata berhala tak betul satu hal. Lepas tu cari geng nak suruh perancur semua berhala ni. Ini semua kerja yang akan menempah kebencian orang. Pasti akan menempah kebencian orang. Okay. Jadi turunlah ayat-ayat ni, ianya menjadi motivasi, beri semangat pada Nabi. Sebab itulah dalam ayat-ayat surah Fussilat dan juga surah Hawamim ni, dia akan datang cerita Nabi-Nabi yang terdahulu yang menghadapi kedegilan yang lebih dahsyat daripada manusia yang lebih hebat, daripada pemimpin yang lebih besar kuasa dia berbanding Abu Jahal dan Abu Lahab dan lain-lain yang ada di Mekah pada waktu itu. Tujuannya bila mana Nabi dengar, Nabi baca sirah ini, Nabi teliti ayat ni, Nabi jadi lega. Apa yang Nabi hadapi taklah seteruk daripada orang-orang terdahulu ataupun nabi-nabi yang terdahulu. Okay. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Sebab itulah surah Fussilat ni dia dinamakan dengan nama Fussilat sebab apa? Mari pada perkataan fasala. Fasala bukan menteri fasola dengan cerita Quran itu. Okey. Fasala ni ialah penjelasan. Penjelasan terhadap benda yang samar. Maknanya benda tu orang nampak elok tapi sebenarnya tak elok. Dan yang tak elok ini, dia telah dibungkus dengan kecantikan sehingga orang nampak benda tu betul. Dan sebab apa orang mempertahankan penyembahan berhala? Sebab tidak ada apa-apa yang merugikan daripada sembah berhala. Tu point dia. Sebab orang-orang musyrikin Mekah yang duk sembah berhala ni, dia orang sembah berhala, tak ada apa pun yang berlaku di Mekah. Elok saja. Tak ada benda-benda yang menyusahkan. Kita tak pernah kena serang dengan mana-mana kuasa besar dunia. Kita tak pernah kena kacau dengan mana-mana bangsa selain pada bangsa Arab. Kalau ada bergaduh kabilah tu adalah sikit-sikit. Cuma nak katanya tidaklah teruk sangat. Maknanya keadaan kita ni sudah elok. Kenapa tiba-tiba datang Muhammad bawa seruan tauhid, kata semua benda tak betul. Sebab itulah surah ini ialah surah yang penting. Sebab ianya menjadi penjelasan kepada kesemua kekeliruan dalam bab tauhid dalam berdoa. Dan ini juga benda yang kita akan tengok dan kita akan kaitkan dengan isu semasa yang berlaku di sekeliling kita. Okay. Jadi sekarang kita tengok tafsiran ayat yang pertama. Okay. Kita tengok ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah Fussilat ni Hamim. Hamim ni kita tahulah huruf muqata'ah, iaitu huruf yang tidak diketahui maksud dia apa. Itu yang paling tepat. Walaupun ada sebahagian para ulama dia cuba nak tafsirkan benda ini, nak sebut ada maksud daripada benda ni, tapi biasanya dia tidak ada sandaran yang kuat. Sebab tu kekallah tafsiran kepada surah, kepada ayat-ayat yang tunggal ini, daripada huruf tunggal ni ialah kita tak tafsir apa-apa, kita tak sebut apa-apa. Dia kekal dengan ayat Tuhan yang mempunyai rahsia yang belum lagi dibongkarkan. Ada sebahagian para ulama sebut huruf-huruf tunggal ni ianya menjadi lafaz al-intibah. Lafaz al-intibah ni maksud dia apa? Menarik perhatian orang-orang untuk mendengar rangkap ayat-ayat ini. Sebab kalau kita tengok syair-syair masyarakat Arab, dia tak ada syair huruf tunggal. Syair-syair dia orang, sajak dia orang masyarakat Arab ni, dia orang tak bersajak dengan ha, ba, jim. Orang kata tak berapa sara, tiba-tiba syair macam tu. Okay. Tapi Quran ni dia lain sikit sebab dia datang dengan huruf tu. Sebab kalau tak datang dengan huruf ni, pandangan sebagian ahli tafsir lah, orang tak akan tengok ke Nabi. Sebab orang akan ingat, alah Muhammad baca tak reti, menulis tak reti, khayal nak bersyair. Bila mana syair Nabi dia lain pada orang, maka dia akan dapat menarik perhatian. Itu pandangan sebahagian ahli tafsir. Macam dalam kata-kata sebahagian orang Arab, khalif tu'araf. Kamu lain pada orang, kamu popular. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang sekarang ni dia nak popular, dia buat benda lain pada orang. Orang lain tak sempat jumpa Nabi lagi, dia dah jumpa dah di Mekah. Jumpa pula duduk atas sofa, lepas tu kata ke orang, hampa tahu apa? Hampa tak pernah jumpa Nabi. Dia boleh kata macam tu. Tuan-tuan tahu kan, isu 2-3 hari ni kan, ada seorang tu tak apa sihat sangat. Tuan-tuan dah tahu, di Mekah ni, ini ialah benda yang kita kena faham. Berlakunya kes tu, kita dapat faham. Di Mekah pun ada orang tak berapa sihat. Orang gila.
Mental lah kita kata. Gila ni orang tak terbayang. Gila ni tak berapa pakai baju. Dan kita kena tahu, gila ni dia banyak jenis mental ni. Mental ni, penyakit mental ni, dia bukan hanya penyakit mental yang kita nampak duduk tepi jalan, tak berapa nak pakai baju. Itu yang dah teruk lah tu. Dia ada mental yang berbagai-bagai lah. Okay. Dia ada dan secara umumnya, kita semua ni adalah sikit sakit mental. Cuma kita tak pergi test psikiatrik je. Kalau kita datang serabut, tak boleh bayar duit kereta, tak boleh bayar duit rumah, hutang keliling pinggang, cuba pergi check. Adalah mentalnya. Sikit situ. Daripada pelajar sekolah apa semua ada. Okay. Sebab tu saya ada video tu dah blegar. Orang kata apa, dah blegar. Viral lah. Lepas tu ada satu orang, kawan saya ni dia doktor. Dia kata, benda macam ni biasa berlaku bagi satu orang manusia. Dia berhalusinasi. Dia duk rasa benda tu Nabi. Benda tu biasa. Sebab dia kata dia doktor bahagian psikiatrik di satu hospital kerajaan. Dan dia memang jaga ward psikiatrik. Dia kata dalam ward psikiatrik di satu negeri ni, macam-macam ada dalam ward tu. Imam Mahdi duduk situ. Nabi Isa duduk dalam ward tu. Semua mengaku. Nabi Muhammad ada mengaku, Jibril ada. Semua tu ada. Nak kata dalam ward yang tu macam-macam. Kita jangan ingat yang duduk dalam ward tu hanya orang yang mengair dalam baldi je. Yang mengaku jadi Nabi pun ada dalam tu. Yang rasa baca kitab hebat apa semua. Dia rasa dia superior. Itu semua masalah-masalah mental yang ada lah. Okay. Cuma nak kata pada kita bahawasanya bila mana Nabi SAW ni, dia sebut macam ni, yang tu orang cok Nabi ni gila. Sebab bacaan ayat Quran ni dia mula dengan Hamim. Tak pernah orang bersyair macam tu. Tiba-tiba datang dia bawa satu kalam Tuhan, dia kata Hamim. Okay. Yang pastinya Hamim itu tidak disebut ataupun tidak ditafsirkan oleh para ulama, jumhurnya tak tafsir lah. Ayat kedua Tuhan sebut Tanzilum minar rahmanir rahim. Yang bermaksud turunnya kitab ini daripada yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Okay. Ayat kedua ni Allah Ta'ala nak cerita tentang kedudukan dan kelebihan Al-Quran. Kalau kita perasan, mana-mana ayat Quran yang bermula dengan huruf tunggal, alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, sad. Ayat kedua dia mesti cerita keagungan Quran. Kebanyakannya macam tu. Okay. Jadi ayat kedua bagi surah Fussilat ni Allah Ta'ala kata Tanzilum minar rahmanir rahim. Ianya ialah sebuah kitab yang telah diturunkan daripada Tuhan yang bersifat Ar-Rahman dan juga Tuhan yang bersifat Ar-Rahim. Okay. Sekarang kita tengok satu persatu perkataan dia. Tanzilun. Tanzilun mari pada perkataan nazala, iaitu turun daripada tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu ialah isyarat menunjukkan bahawa Quran itu satu benda yang besar dan agung. Sebab tu dia diturunkan dengan proses nuzul ataupun tanzil. Cuma kalau kita perasan, dia tak sebut apa yang diturunkan tu dalam ayat ni. Tanzilun minar rahmanir rahim. Tak sebut tanzilul kitab. Yang diturunkan itu ialah kitab. Dia hilangkan subjek apa yang diturunkan. Okay. Bila mana tak disebut benda itu, maka kita dapat tahulah bahawa ianya ialah Al-Quran. Sebab tidak menyebut benda yang turun ataupun benda yang dikenakan perbuatan itu dari segi kaedah Al-Quran, ianya ialah satu benda yang agung ataupun satu benda yang besar. Penurunan Al-Quran selama 23 tahun secara berangsur-angsur, penurunan Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit supaya umat yang menerimanya dapat memahaminya dengan jelas. Tanzil ni maknanya dia turun sikit-sikit, dia tak turun direct semua 30 juzuk. Dan pasti ada hikmah daripada penurunan itu supaya manusia ni dia bersedia untuk menerima Al-Quran secara keseluruhan. Sebab kalau turun sekaligus, maka ianya menjadi satu benda yang berat untuk ditanggung oleh manusia pada waktu itu. Okay. Begitu juga dengan kita dalam tafsir ini disebut, walaupun pada kita telah ada Al-Quran yang lengkap, tapi untuk kita memahaminya, kita hendaklah belajar tafsir Al-Quran ini sedikit demi sedikit, ayat demi ayat. Bukan terus belajar dengan banyak, tetapi pemahaman yang kurang. Biarlah ayat yang kita belajar itu sedikit, tapi pemahaman yang kita faham daripada ayat itu mendalam. Dan kita kena tahu, antara tempat syaitan dia nak rosakkan kita ialah dia suruh kita baca sebanyak mungkin. Dan akhirnya kita meninggalkan keperluan utama iaitu memahami.
Biasanya benda ni berlaku pada bulan Ramadan. Nak tadarus tu cepat. Sebab tadarus ni kita kena tahu. Perkataan tadarus Al-Quran, ianya bermaksud baca dan diperhatikan sebutan dia dan diberikan pemahaman pada perkataan-perkataan yang tak difahami. Tapi kalau kita nak tadarus dengan cepat boleh habis 30 juzuk, tak sempat nak buat semua benda tu. Kita terpaksa ambil masa yang lama. Sebab tu ada orang dia orang kata apa, dia race pada benda ni. Dia berlumba pada benda ni. Tapi tak tercapailah maksud daripada bulan Ramadan itu ialah untuk faham Quran. Membanyakkan bacaan Al-Quran. Dia tak wajib suruh khatam pun. Tapi membanyakkan bacaan untuk difahami sebenarnya. Okay. Tapi dengan sebab ada orang dia dah buat jadual. Sehari nak kena sejuzuk. 2 hari nak kena 3 juzuk, apa semua dah ada. Itu sedikit sebanyak dia akan, orang kata apa, lengahkan kita untuk faham. Dia lebih pada baca je lah. Bahkan ada yang buat tu tak kena langsung dengan cara tadarus, iaitu baca ramai-ramai. Suara tu jadi riau, tak tahu ayat kawan ni baca ayat mana. Dia tak jadi tadarus tu baca seorang diri sebenarnya. Okay. Jadi itu tak sampai target sebenarnya Quran. Itu tak sampai kepada target faham Quran tu sendiri. Janganlah kita kelam kabut ingin menghabiskan sebanyak mungkin ayat Al-Quran, tetapi pemahaman kita sedikit sahaja. Okay. Kemudian kita tengok tanzilun, maknanya dia turun sedikit-sedikit, maknanya beri peluang pada kita punya perasaan, kita punya emosi untuk terima. Sebab tak dapat dinafikan, satu benda daripada Quran ni, dia cepat bosan berbanding benda lain. Benda tu tak dapat nafi. Sebab kita tengok Abdullah bin Mas'ud, dia pernah diminta oleh sahabat-sahabat lain untuk beri tazkirah daripada Quran dan hadis Nabi. Sahabat-sahabat lain minta bagi tiap-tiap hari. Dia kata tak boleh. Kena bagi seminggu sekali je. Sebab aku takut kamu semua bosan. Dan Nabi pernah sebut tentang benda ni. Manusia dia akan datang, bosan dia. Dia akan datang. Waktu dia bosan tu, kalau dia buat juga, dia hilang kemanisan, yang datang hanyalah kebosanan dan tawar pada perbuatan itu. Jadi benda ni pun perlu dilihat, aspek ni pun perlu dilihat supaya kita akan dapat manfaat sebanyak mungkin pada Quran. Tuhan kata pada ayat yang kedua, Minar Rahman. Quran ini telah diturunkan daripada Tuhan yang bersifat Ar-Rahman. Okay. Apa maksud Tuhan bersifat Ar-Rahman? Maksud Tuhan bersifat Ar-Rahman ialah Tuhan yang bersifat penyayang, tetapi sanggup melihat hamba-Nya itu susah kerana ingin mendapatkan perhatian dia. Ini yang kita kena faham daripada perkataan Ar-Rahman. Tuhan, dia sayang pada hamba dia sehingga dia biarkan hamba dia susah untuk dekat dengan dia di dunia. Biasa kita dengar terjemahan, Ar-Rahman ni ialah Tuhan yang maha penyayang akan hamba-hambanya dalam negeri dunia. Dia nak sampai dah, tapi dia tak pergi lagi. Dia tak sampai kepada maksud sebenar. Tuhan sayang pada kita ni sehingga dia biarkan kita susah untuk dekat dengan dia. Inilah benda yang orang tak boleh nak faham. Sebab orang duk bayang, dah kalau sayang, kenapa biar dia susah? Sepatutnya sayang ni kena bagi pertolongan sebanyak mungkin lah. Sebenarnya kesusahan itu pun Tuhan yang rencanakan pada kita. Sebab dengan adanya susah di dunia inilah menyebabkan kita sentiasa ada hubungan, connection dengan dia. Kalau tidak berlaku kesusahan, maka manusia dia mudah lupa, dia alpa, dia tak sedar benda tu. Dan itu lagi bahaya di akhirat. Jadi Allah Ta'ala bagikan dalam hidup manusia ni ada selang-seli dengan kesusahan, kesenangan. Dia taklah bagi susah saja, tapi ada di setiap kesusahan ada kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan itu akan ada kesenangan. Maknanya dia akan berlegar di antara benda tu. Itu ialah bahagian daripada sifat Ar-Rahman. Itu ialah bahagian daripada sifat Ar-Rahman. Analogi mudah kita tengok sebahagian mak ayah, dia kadang-kadang marah pada anak dia, kadang-kadang dia pukul pada anak dia sebab anak dia tidak memahami kenapa dia dipukul, kenapa dia dimarahi. Tapi mak dan ayah tu dia dapat lihat kemarahan dia, pukul yang dia buat sekarang ni pasti ada kebaikan pada masa akan datang. Okay. Itu yang dimaksudkan dengan sifat Ar-Rahman, penyayangnya Tuhan sehingga dia biarkan hamba dia tu
kena susah sikit untuk dekat dengan dia. Dan juga Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim maksudnya ialah Tuhan yang maha penyayang kepada hamba-Nya yang dah rapat dengan dia, dan dia punya sayang pada hamba dia. Dia tak nak hamba dia susah sikit pun di akhirat. Itu beza dia. Itu beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Tuhan sayang pada kita sehingga dia biarkan kita susah untuk kita ingat dia. Ar-Rahim, Tuhan sayang pada kita sehingga dia tak nak kita susah langsung di akhirat. Ar-Rahman untuk akhirat, Ar-Rahman untuk dunia, Ar-Rahim untuk akhirat. Sebab itulah dalam terjemahan kitab-kitab Jawi lama dia akan sebut yang maha mengasihani akan hamba yang beriman di negeri akhirat. Sebab kasih sayang itu hanya akan dapat pada orang yang telah diuji, yang telah dilatih dengan bermacam-macam ujian di dunia, dia layak mendapat keistimewaan di akhirat. Adapun yang senang di dunia, nak buat apa dia buat, nak minum arak dia minum arak, nak buat hubungan terlarang dia buat hubungan terlarang, apa benda yang Tuhan marah dia dibenarkan buat, Tuhan tak ambil tindakan apa-apa pun pada dia, itu ialah orang yang tak akan mendapat Ar-Rahim di akhirat nanti. Okay. Jadi Tuhan yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim itulah yang telah menurunkan kepada kita Al-Quran. Okay. Kemudian ayat yang ketiga. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Ayat 3 ni ialah targhib. Targhib ni maksud dia ajakan untuk belajar faham makna-makna Al-Quran. Kita tengok. Kitabun fussilat ayatuhu. Perkataan fussilat dah ada pada ayat ketiga ni. Maksud dia ialah ayat-ayat Al-Quran itu dipecah-pecahkan, diulas dan diperjelas satu persatu. Itu hebat Quran. Sebab tu perbahasan Quran ni kita boleh bahas word by word, perkataan demi perkataan. Bahkan ada para ulama dia kaji tentang pemilihan perkataan dalam Al-Quran. Sebab apa Tuhan pilih perkataan ni duduk di ayat ni? Sebab apa dia jadi fi'il mudhari'? Sebab apa dia jadi fi'il madhi? Sebab apa yang ni datang dengan macam ni? Bahkan ada yang lebih dahsyat kajian para ulama. Sebab apa sini baca dengung, sini baca izhar, sini baca panjang mat dia. Itu pun ada kajian. Sebab apa sini waqaf, sini kena wasal. Itu pun ada kajian. Ini nak sebut kepada kita tentang fussilat. Quran ini boleh dipecah-pecahkan perkataan dia satu persatu, satu persatu, satu persatu untuk kamu ambil manfaat. Bila mana satu orang dia dah sibuk dengan Quran, dia akan tengok hebatnya Quran, dia tak sempat nak cari komitmen lain untuk kacau komitmen dia dengan Quran. Kalau dia dah rasa nikmat Quran. Sebab tu kita akan tengok para ulama, dia orang sibuk dengan ilmu sebab dia orang dah rasa benda tu. Sebab tu dia orang tak fikir. Ada sebahagian para ulama yang tak fikir baju dia, lengan baju dia besar sebelah pun dia tak fikir dah. Sebab dia sedang seronok dan dia sedang lazat dengan mengkaji nas-nas itu. Sama ada itu Quran ataupun itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kita tengok potongan perkataan seterusnya. Allah Taala kata Qur'anan Arabiyyah. Okey. Iaitu Quran yang dibaca, dikaji ini dalam bahasa Arab. Quran tu maksudnya sesuatu yang dibaca ataupun kitab Quran tu sendiri Arabiyyah. Dia datang dalam bahasa Arab, iaitu bahasa yang dipertuturkan oleh Nabi dan juga kaum dia yang digelar dengan Quraisy. Bacaan Quran ini dibaca di atas dialek Arab Quraisy, bukan dialek Arab kawasan lain. Sebab tu kita kena baca dengan dengungnya, dengan matnya. Itu ialah mengikut kepada cara sebutan orang Quraisy. Sebab apa dipilih bahasa Arab? Sebab bahasa Arab ialah bahasa yang mantap, mampu menampung keluasan perbahasan satu-satu benda tu. Sebab tu bahasa Arab ni dia jadi bahasa pilihan untuk dijadikan sebagai ayat Tuhan. Dan daripada perkataan ni, kita pun dapat tahu kehendak Tuhan, dia suruh kita belajar juga bahasa Arab sikit-sikit bagi kita yang bukan orang yang bercakap dengan bahasa Arab ni. Sebab tak dapat tidak untuk faham bahasa tu, mesti kena belajar sikit bahasa tu. Kita beri lalu azan dulu.
Okay, kita sambung sikit lagi, kita perhabiskan ayat yang ketiga ni. Allah Ta'ala sebut Qur'anan Arabiyan, Quran itu dalam bahasa Arab. Penutup ayat ketiga, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mahu mengetahui. Ini benda yang paling penting pada ayat ketiga ni. Quran ini dia akan menjadi penjelasan yang elok kepada satu orang yang nak akan penjelasan. Yang tak nak, dia tak akan jadi penjelasan yang elok pada orang tu. Sebab tu kita akan tengok ada orang dengan ayat Quran, dia tak nak baiki tauhid. Dengan ayat Quran tu bertambah syirik. Ini benda yang kita boleh tengok. Ada orang sepatutnya dengan Quran, dia tinggal syirik. Tapi dengan Quran, dia lagi boleh jumpa mantra baru nak padu dengan ayat Quran ni. Ini benda yang berlaku. Ini hakikat yang berlaku. Ini benda yang orang kata apa tak dapat dinafikan. Sepatutnya Quran tu dia menambahkan lagi kefahaman tentang bab tauhid. Tapi dia menambahkan lagi kekeliruan sehingga orang tu makin hebat buat syirik. Sebab tu kita akan tengok ada orang bagi petua, nak bagi angin tu lari ke arah lain, baca ayat Quran. Tu yang jadi fal simpanglah pergi ke lain tu. Sepatutnya dengan ayat tu, kita makin faham Tuhan yang beri mudarat, Tuhan juga yang beri manfaat. Tapi dengan ayat tu, tak nak bagi rumah kena ribut, pakai ayat tu juga. Dia tak sampai maksud. Syaitan dia blok benda tu sehingga dia terganggu di situ. Inilah benda yang kita akan tengok. Sepatutnya baca surah Yusuf, tengok Nabi Yusuf tu orang yang smart, handsome, duduk di negara yang
normal, berzina tu normal, tapi jaga maruah diri. Dia handsome, dia tak jadi sugar baby ke apa istilah gigolo, tak jadi yang tu. Tapi ada orang dia pergi baca surah Yusuf, dia pergi jumpa ayat untuk bagi naik seri muka, dia pergi ke arah tu. Dia tak nampak, maksud Quran tu tak nampak. Baca surah Nuh, tengok bahtera Nabi Nuh duk terfikir, kayu apa bahtera tu? Bukan faham. Itulah sebab syirikkan Allah Ta'ala tenggelam habis. Tapi dia nampak ke arah benda lain. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut liqaumin ya'lamun. Bagi yang nak faham. Bagi yang tak nak faham, dia faham ke lain. Dia pergi ke lain. Okay. Jadi ini ialah 3 ayat awal. Tuhan sebut dalam surah Fussilat menjadi penerangan kepada kita beberapa benda yang kita kena tahu. Kitab ni diturunkan oleh Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kamu nak faham, kamu kena ada pengetahuan bahasa Arab sikit dan ada kehendak nak faham. Bukan ada kemahuan nak seleweng ayat tu. Itu yang membantutkan Quran tak sampai pada maksud dia. Bukan salah Quran, salah perasaan yang membaca Quran dengan perasaan yang tak betul. Kita kosongkan diri daripada syirik, bukan kita penuhkan diri dengan kefahaman-kefahaman yang tak betul waktu kita baca Quran. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai perbahasan kita pada malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat untuk mukaddimah surah Fussilat ni. InsyaAllah kita akan sambung pada perbahasan yang seterusnya pada ayat-ayat yang lain. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.